Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang sedang bersama kita dalam sesi sembang buku pengurusan sitasi ilmuwan cemerlang. Dan pada pagi ini saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Rabiah binti Ahmad. Merupakan salah seorang penulis bagi buku pengurusan sitasi ilmuwan cemerlang yang baru sahaja dilancarkan dalam bulan lepas ya. Dan kita akan ada juga Dr. Ruziah Ali untuk bersama dengan kita sebentar sahaja lagi. Dan buku ini juga ditulis oleh Allahyarham Profesor Dr. Burairah Hussein yang telah meninggalkan kita pada tahun lepas jika tak silap saya. Jadi sebelum kita mulakan majlis, marilah kita sama-sama membacakan dan sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Profesor Dr. Burairah Hussein. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan buku ini merupakan salah satu buah tangan daripada Allahyarham bersama-sama kolaborasi bersama Prof dan juga Dr. Ruziah Ali. Saya pasti akan menjadi suatu ilmu yang dapat dikembangkan dan insya-Allah menjadi saham untuknya di sana nanti insya-Allah ya. Dan sebelum kita lebih lanjut berkenalan tentang buku ini pengurusan sitasi ilmuwan cemerlang, izinkan saya untuk memperkenalkan dahulu Sri Kandi kita yang tidak asing lagi pada saya di UTM ni. Jika kita panggil atau kita cakap Prof Rabiah tu, saya rasa semua orang kenal tapi izinkan saya sedikit Prof Prof Dr. Teknologis Dr. Rabiah binti Ahmad telah bertugas sebagai profesor dalam bidang Information Security UTM daripada 2015 sehingga sekarang, dan sekarang ini menjawat jawatan sebagai Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, memperolehi ijazah kedoktoran daripada University of Sheffield, juga di dalam bidang Information Security Management, Privacy and Security Technology. So ini orang keselamatan lah orang-orang big data jika boleh saya katakan. Dan Prof juga merupakan seorang yang sangat aktif dalam geran penyelidikan di peringkat nasional dan antarabangsa dan juga dalam penerbitan jurnal, juga dalam menghasilkan graduan Doktor Falsafah dan Sarjana dan merupakan teknologis profesional di bawah Lembaga Teknologi Malaysia. Alright, dan kita dah berkenal-kenalan sedikit sebanyak, sudah berkahwin Prof. Okey, berapa orang anak tu agaknya? Dua. Alhamdulillah. Tapi masih nampak muda Alhamdulillah. Dan saya rasa kita akan terus saja kepada pengurusan sitasi ilmuwan cemerlang Prof. Mungkin boleh diberikan sebab kenapa agaknya nama buku ini sebegini Okey. Silakan. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Urusia, penerbit dan juga perpustakaan, kepada Puan Pengerusi, Puan Izian Yes. Nak ingatkan nama tadi tu. Terima kasih juga kepada yang sudi menonton pada pagi ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan, banyak terima kasih ni merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pengurusan tertinggi Universiti Teknikal Malaysia Melaka di atas penghasilan buku ini. Dan juga Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang menyokong penerbitan buku ini, penerbit universiti, penerbit UTM, juga pengarah KRIM Profesor Dr. Zahrin Adha. Special thanks to Prof Zahrin dalam menyokong pembikinan penulisan buku ini. Baik, tadi persoalannya kenapa ilmuwan cemerlang? Kenapa pengurusan sitasi? Kenapa pengurusan sitasi ilmuwan cemerlang? Saya jawab dulu kenapa ilmuwan cemerlang. Baik, kalau kita melihat kepada istilah Dewan Bahasa dan Pustaka, penggunaan selain daripada perkataan ilmuwan,
disebut juga cendekiawan, cerdik pandai. Dan bahasa dalam Kamus Indonesia pula dia kata seorang ahli yang banyak pengetahuan, kan? Dan kebanyakan dalam istilah bahasa Inggeris academician ditafsirkan sebagai ilmuwan. Jadi maksudnya di sini mereka yang banyak ilmu. Cuma dalam konteks institusi pengajian tinggi, dalam konteks institusi ilmu, seorang yang bergelar ilmu ini, of course, dia perlu maksudnya membuat kajian, menyampai dan menulis. Okey. Jadi bila kita melihat dari sudut penulisan, penulisan untuk memastikan seseorang ilmuwan itu dihormati, respect, kita perlu dirujuk, refer. Jadi proses rujukan di dalam kepada seseorang ilmuwan itu, kepada seseorang akademik itu, ia perlulah ada satu proses-proses tertentu, proses rasmi, dan antaranya adalah citation, betul? Kan? Citation. Kalau dahulu saya ingat semasa saya buat projek saya yang muda, sebab tadi pengacara majlis tadi dia dah kata Puan Azian dia dah kata saya nampak muda, nampak. Saya lagi sekali saya tunjuk nampak. Kan? Jadi kalau kita melihat kalau masa 1997 PSM kan bila kita buat supervisor tanya, so how do we code? Betul tak? Kan bagaimana kita code? Bagaimana kita tulis rujukan? Bagaimana kemudian pada tahun 2000 saya ingat saya buat PhD, pada tu ketika tu lagi muda lah daripada buat PSM tadi tu. Jadi pada waktu tu kita bermain dengan EndNote, betul kan? Perisian EndNote. Dan kalau dalam PhD ni, kalau dalam PhD penulisan tesis tak jumpa sesuatu bahan rujukan yang kita rujuk, you bayangkan dia punya implikasinya, risknya adalah kepada plagiarism. Betul tak? Kan? Kepada plagiarism. Kemudian di situlah terfikirnya saya, Allahu Akbar, sangat penting sebenarnya. Sangat penting, maksudnya kita dah mula ketika kita mula untuk nak menulis tu, kita dah fikir siapa pembaca, siapa perujuk dan bagaimana proses rujukan, di mana kita nak menulis, cerita mana, so dengan itu tercetusnya lah secara orang kata tidak rasmi, macam mana saya nak membantu diri saya dan juga pelajar-pelajar saya, juga rakan-rakan saya, yang lepas ni saya ceritakan sedikitlah bagaimana idea buku ini tercipta. Dan saya pun kata we have to have something. Kalau kita tengok kebanyakan dalam kelas-kelas research methodology diajar bagaimana nak merujuk, diajar nak buat literature dan sebagainya. Tetapi kebanyakan rujukannya itu dalam bahasa Inggeris. Kemudian ketika saya ketika saya diminta untuk mengganti Allahyarham Prof Burairah ke Sarawak untuk mengajar rakan-rakan kita di college community yang berminat sangat untuk belajar menyambung sarjana, PhD, juga berminat untuk menulis artikel-artikel ilmiah. Jadi mereka mencari bagaimana kaedah-kaedah. Maksudnya bila dia tanya doktor ada tak ada tak buku yang sesuai, buku yang maksudnya yang senang, yang mudah untuk mereka rujuk. Jadi arwah Prof Burairah ada bekalkan saya dengan nota. Jadi saya cuma membantu arwah untuk menyampaikan syarahan. Jadi bila saya lihat nota-nota tersebut, saya pernah bertanya ketika arwah sihat, why not kita compile kan? Dia kata ya aku tengah buat. Tapi mungkin arwah sibuk sehinggalah arwah jatuh sakit. Dan pada ketika saya minta arwah, saya kata you have to be strong. So what can I do to make you strong? So saya cakap saya nak bukukan nota ni. So you have to work with me to write this book. Saya kata bangun sebab kita semua perlukan. Dan arwah sendiri pernah cakap kat saya,
Aku nak tengok adik-adik aku dekat fakulti, kalau staf FTMK ada mendengar, arwah pernah cakap dekat saya nak tengok adik-adik aku dekat fakulti lebih cemerlang daripada aku. Jadi saya kata bagikan bahan ini, cuma saya tidak mengambil kesemuanya. Saya mengolahkan dengan dicampur dengan buku-buku daripada yang saya jumpa selepas arwah kata proceed untuk buat buku ini ketika arwah sedang sakit sebab arwah meninggal pada tahun 2017 September. Dan pembikinan buku ini saya mulakan dengan pada bulan Jun tak silap saya, Jun ke Mei macam itulah 2017. So saya minta arwah keep strong to make sure that we can write the books together. Dan saya berterima kasih pada Dr. Ruziah Ali kerana Dr. Ruziah datang ketika saya memang tengah I love to write, tetapi saya perlukan rakan. Saya perlukan rakan. Jadi bila arwah dijemput ilahi, saya jadi saya down sekejap. Dan saya kata arwah tak sempat. So saya tunjukkan buku ni kepada anak dia dan juga kepada isteri. This is the only kenangan yang saya ada dengan arwah ayah you all lah. So saya terima kasih pada Dr. Ruziah. Dr. Ruziah datang ketika memang saya tengah apa orang cakap penulisan itu tengah dalam keadaan yang cabaran yang sangat tinggi. So I really thanks Dr. Ruziah. So kemudian kalau kita melihat kepada kandungan kenapa persoalannya kenapa pengurusan sitasi ilmuwan cemerlang. So daripada rujukan you have to learn how to manage endnotes, you have to learn how to manage a few tools yang digunakan. Kemudian kalau kita tengok kita kena tahu pula pasal indexing, betul tak? WOS, Scopus, Google Index dan sebagainya. So di situlah di mana sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang ahli akademik, kita perlu sentiasa peka dan alert. So di dalam buku ini selain daripada bermula daripada bagaimana kita ingin membangunkan sebuah artikel yang mungkin ia hanya memberi satu pengetahuan asas, tetapi saya mengharapkan dia boleh memberi spark minat kepada bakal penulis untuk seterusnya menyusun strategi dan kemudian sharing artikel itu dalam research kit dan sebagainya. So ia ada diolah walaupun ianya tidak secara detail, tetapi untuk orang kata digunakan secara orang kata apa tu handbook, insya-Allah. Saya berhenti situ dulu. Baik, terima kasih Prof. Saya rasa satu perjalanan untuk menghasilkan buku ini melalui ada pasang surutnya, saya rasa dan sebelum saya ulas apa yang Prof katakan tadi, izinkan saya untuk memperkenalkan seorang lagi penulis buku ini, teknologis Dr. Ruziah binti Ali yang merupakan pegawai penerbitan kanan Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan merupakan pemegang ijazah kedoktoran daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau aktif dalam menulis buku dan juga penerbitan dan juga merupakan teknologis profesional di bawah Lembaga Teknologis Malaysia. Jadi saya rasa mereka berkongsilah sesuatu minat yang sama dari segi itu. Dan saya sebenarnya agak tertarik dengan apa yang Prof katakan tadi, seperti menyahut apa yang kita ada dalam prakata dalam buku ini mengatakan bahawa Wan Abdullah mengatakan bahawa sebagai seorang pensyarah kita perlu ada satu niat mulia, iaitu untuk mendukung dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang dikuasai. Jadi saya rasa itu adalah salah satu niat daripada niat yang sangat baik, niat yang sangat mulia daripada Allahyarham Prof Burairah Hussein yang telah dapat diabadikan dalam buku ini. Dan saya sangat saya sudah membaca sedikit sebanyak dan saya dapat katakan bahawa saya adalah penulis yang masih baharu dalam bidang penerbitan dan bidang penulisan jurnal, dan saya rasa buku ini sangat memberi impak dan sangat memberi nilai tambah untuk kita memperkembangkan ilmu
berkaitan dengan penulisan jurnal dan yang sewaktu dengannya, ya. Dan Imam Malik juga pernah berkata, tidak aku baca apa yang aku tulis malam, mempersoalkan kenapa aku tulis begini dan kenapa aku susun begini, tidak sebegitu. Ya, dan saya pasti apa juga yang kita lakukan di sini nanti akan dipersoalkan di sana nanti, betul. Dan ini juga menyahut kepada tugas kita sebagai seorang cendekiawan, pendidik, dan juga menyahut kepada bagaimana kita dapat menulis dengan lebih baik, ya. Dan untuk itu mungkin sama ada doktor ataupun prof, ya, boleh nyatakan berapa lama sebenarnya masa diambil untuk menyiapkan buku ini. Alhamdulillah sekarang sudah terjual dan tadi saya sempat berkenalan sedikit tentang buku ni, telah menjadikan kebanyakan universiti awam telah dapat menjadikan buku ini sebagai sumber rujukan, dan sekarang buku ni dah jalan ke UNIZA, UiTM Perlis, ya, UniKL, UTM, dan on the way ke UTHM, insyaAllah. Kalau tak sebab pandemik, saya rasa sudah ke mana-mana, ya. Allah. Jadi ya, mungkin Dr. Ruziah boleh nyatakan berapa lama sebenarnya masa diambil? Sebenarnya buku ni dia ambil masa dalam masa setahun. Dari segi penulisan setahun juga, Prof. Okay. Setahun. Kemudian kita ada buat penambahbaikan. Kan untuk bila kita dah buat dalam setahun tu, saya pun sebenarnya terima kasih pada Prof. Rabia kerana memberi peluang kepada saya untuk menulis bersama. Tempoh penulisan buku ni adalah selama setahun. Setahun dan peringkat penulis bersama penulis. Sebab saya nak kena mergekan every bab tu, maksudnya kesinambungan bab ke bab tu perlu ada, sebab saya tak nak kami tak nak penulisan buku tu tergantung. Jadi sebab Puan dan juga Prof sedia maklum bila kita tulis buku ni, bila penulis tu ada 2 orang ke 3 orang nak menyambung bab ke bab tu memakan masa sikit dari segi lengkap bahasa. Jadi bila tu saya dengan Prof pun mengambil masa lah untuk satu bab. Itu yang makan masa setahun. Dan kemudian tu proses penerbitan tu pun makan masa juga. Sebab kita nak dapatkan suatu buku yang baik, mungkin penilaian dia banyak penilaian perlu dibuat. Itu peringkat penerbit mesti. Tapi antara penulis sama penulis setahun. Mungkin Prof Rabia boleh tambah ke? Saya dia macam kita nyanyi dekat Gegar Gazak, macam tengah nyanyi. Sebab bila penulisan dalam bentuk pergu, sebenarnya ketika arwah ada lagi, iaitu saya ingat saya sekitar arwah meninggal 2017 September. Jadi 2017 atau 2018 maaf 2018 September. Jadi idea tu datang, sebenarnya saya susun ni dah lama, tetapi saya sebab saya ingat saya pada awalnya pengurusan citasi artikel jurnal. Sebab satu fokusnya case study-nya kepada penulisan artikel jurnal. Jadi macam mana cara nak pilih jurnal yang Scopus, jurnal yang tak Scopus. Itu yang ada dalam nota saya. Sebab saya sering buat nota di dalam kehidupan. Orang lain kata diary. Tapi kita ni bila ilmuwan kita upkan sikit, jadi kita buat nota. So nota hidup. So setiap nota hidup tu saya kumpul-kumpulkan dan saya kata saya kata ini sangat berguna lah pada saya, pada pandangan saya. Dan apabila ditambah dengan notes arwah, jadi kemudian saya ingat lagi bulan 6 arwah mula tak berapa sihat. Jadi tetapi masa kita bincang-bincang tu masa dia masih sihat lagi, tapi bila dia tengok dia dah dalam keadaan, maksudnya dia sendiri ingin memastikan dirinya sihat. Jadi saya kata jom kita tulis bersama. Saya kata sebab kalau saya nak ni. So itu dah 2018 2018. Kemudian arwah kembali bulan 9 begitu. 2019 saya rasa awal di penghujung 2018 saya approach Dr. Ruziah, tapi kita nak dapat chemistry tu walaupun kita kerap berjumpa, tapi chemistry penulisan itu sebenarnya mengambil masa juga kan, sebab dia nak tengok ragam saya dengan ragam doktor yang sangat
very good in language. Macam saya bahasa tu boleh orang kata apa tu perlu dibahas dimolekkan lagi dah. So dengan kemudian masuknya dalam dari segi saringan dan sebagainya untuk memastikan ianya sangat bagus. Yang itu ambil masa kurang lebih nak dekat setahun lah. So totalnya 2018 2020 lah. Begitulah. Hampir lebih kurang 2 tahun. Ya, begitulah. Memunyikan mencari chemistry dan semua. Sebab saya rasa dari segi Dr. Ruziah lebih kepada perspektif pentadbir. Dan Prof lebih kepada scholars dan academician. Saya boleh tambah sebenarnya buku ni sebab niatnya kita nak semua pembaca baca kan. Jadi lengkok bahasa tu saya kena tendang sikit supaya orang akan lebih memahami. Memang dia punya target market adalah orang akademik, tapi masa-masa saya rasa online pun boleh baca juga. Jadi kita cuba nak sesuaikan dia. Dan sedikit lah sebenarnya bila kita kata ilmuwan, itu yang saya kata tadi, dengan rasminya ia bekerja sebagai ahli akademik, tetapi secara umumnya kan ialah whoever yang sebenarnya dia knowledgeable dan dia ingin menulis dan penulisan itu ingin dirujuk, maka kita pun boleh juga tafsirkan dia kan. Maksudnya kita sebagai ilmuwan. So semasa Dr. Ruziah menjemput saya untuk apa namanya tu, ada satu syarat tak silap saya untuk penulisan di kalangan non-akademik. Jadi saya pun itulah di situlah rasanya kami mula. Yes. Nampak cantik analogi tersebut itu kuasa Allah. Kuasa Allah punya kan. Betul. Okey, jadi mungkin boleh nyatakan apa item utama yang pembaca patut beri tumpuan bila baca buku ni, dan apa sasaran sebenarnya, sasaran pembaca kalau ada tambahan. Okey, dia macam ni. Sebenarnya bila kita menulis artikel okey, sebagai ilmuwan kita perlu berintegriti. Saya mulakan dengan yang itulah. Okey, kita perlu berintegriti. Maksudnya kita ingin dirujuk, bukan kita mereka untuk dirujuk. Okey, so bila kita maksudnya seseorang ilmuwan, seseorang ahli akademik itu bila dia dirujuk, antara sebabnya adalah, antara faktor adalah penulisan itu cantik. Penulisan itu cantik, penulisan itu disasarkan kepada tempat yang betul. Di sini dalam kata lain, maksudnya penulisan itu kepada jurnal yang memang tepat, dan jurnal itu diterbitkan oleh penerbit yang tepat lah kan. Kalau maksudnya benda berkaitan dengan mathematics, jurnal mathematics, matematika dan sebagainya. So kita perlu tahu apa kontennya, apa yang nak kita kongsikan di dalam artikel itu kan. Jadi perlulah seiring dengan format jurnal tersebut. Dan kita perlu untuk reputasi kita, kita of course sebagai dalam dunia sekarang, dalam dunia di mana setiap institusi itu bermain dengan ranking kan. Jadi jurnal itu kita perlu tahu pengindeksannya di mana. Badan yang mengindekskan jurnal itu di mana. Di Web of Science, Scopus, Elsevier, satu lagi, Allahu Akbar. Apalah kan, even Google Scholar, ataupun maksudnya indeks daripada universiti awam, Universiti Melaya, even UTM sendiri kan, kita ada UTM repository dan sebagainya. So di situ dengan adanya begitu, dan juga yang ini saya memang I really thank Prof Zahril, sebab Prof Zahril ingatkan saya jangan lupa My Eyes Malaysia Citasi. Malaysia Citasi. Jadi kita pun orang kata kita nak pastikan artikel kita tadi tu apa kontennya. Sebab itulah dalam bab pertama tu kita bercerita tentang bagaimana nak strukturkan konten dan sebagainya, bab pertama dan bab kedua kan. Kemudian bab ketiga berkenaan dengan struktur kita nak tulis citasi itu. Kita ada kaedah MLA tak silap saya. Tu kaedah-kaedahnya itulah. Dan kalau kita ingat kalau daripada kajian saya lah, yang ada contoh-contoh penulisan ini selalunya dalam garis panduan. Dia bukan dalam buku. Untuk bahasa Malaysia dia bukan dalam buku.
di dalam garis panduan pasca Istiazah, garis panduan dia tidak di dalam buku. Jadi pembacaan itu pembacaan yang sangat orang kata apa orang kata kalau penatlah, heavy kan. Jadi kalau kita buat dalam ni mungkin you duduk-duduk you boleh baca, tetapi sebenarnya kontennya itu konten yang memang kita guna dalam proses kerja kita. Itu sebenarnya hasrat kami lah semasa kami berbincang sasarannya bagaimana dan penggunaannya bagaimana. So and then kalau you tengok ada sedikit berkenaan dengan research gate kan, linked link dan sebagainya, sebab untuk memastikan kita ada rangkaian. Siapa rangkaian kita, di mana kita nak kongsi, this is my article lah, Dr. Ruziah, ini artikel saya. Kalau berkenaan sila rujuk. Bukannya maksudnya permainan itu rujuk tidak. Itu yang tadi dari awal saya kata perlu berintegriti. Sebab nak pastikan apabila kita dirujuk, apabila kita menjadi tempat rujukan itu, sedikitlah maksudnya kita boleh nak menampakkan kecantikan ataupun kita punya orang kata apa tu, this is actually Rabiah. Tak ada Rabiah lain dah. Inilah Rabiahnya. Begitulah. Saya berhenti dulu, mungkin doktor nak sambung. Banyak sangat nak cakap. Sebenarnya bila buku ni untuk saya lah, sebab saya bukan akademik kan, sebenarnya dia memberi nilai tambah kepada orang yang bukan akademik. Maksudnya kita kena faham, tadi pun saya demonstrate tadi, kita kena faham bila seorang pentadbir tu bekerja dalam lingkungan akademik, nak dan tak nak dia mesti membawa nilai-nilai akademik tu. Jadi buku ni sebenarnya adalah menyokong sebagai nilai tambah kepada mereka yang berminat untuk menulis. Sebenarnya rakan-rakan saya di kalangan pentadbir pun ramai yang suka menulis, tapi tak tahu mana nak dirujuk. Saya rasa buku ni dapat membantu. Dan juga alhamdulillah untuk ini saya share juga ya, untuk sebab saya adalah Presiden Faktis, dan juga bila saya jadi Presiden Faktis, saya juga mewakili UTM dalam MASTI, iaitu Majlis Pentadbir Universiti Awam. Dalam kalangan MASTI pun ramai juga yang mula berminat untuk menulis. Jadi saya rasa buku ni pun dapat membantu pada pentadbir untuk menulis. Sebab buku ni tak berat, dia ringan dan padat. Itu yang boleh saya simpulkan, Prof. Jadi untuk mereka yang baru mula, macam Puan kata tadi kan, baru nak menulis kan, jadi rasa buku ni sesuai untuk ni. Kita kena lihat objektifnya. Kalau kita nak menulis, buku ni sesuai. Sebab dia melihat kepada rangka tu sendiri. Dan saya rasa yang bab 6 ni berkaitan dengan Pusat Sitasi Malaysia tu, something yang saya jarang-jarang jumpa. Dan kita pun saya rasa mungkin ada antara ahli akademik yang tidak aware tentang ni sebenarnya. Okay, dan mungkin saya boleh simpulkan buku ini sebagai satu pemudah cara sebenarnya. Pemudah cara untuk bagaimana kita nak menulis dan apa item-item yang kita perlu ada untuk menyediakan kita sebagai seorang penulis yang baik. Bukan sahaja kita menulis, tetapi kita menulis dengan baik dan kita dapat menerbitkan artikel itu dengan baik dan sampai kepada sasaran yang tepat ya. Okey. Kalau niat tu betul, kerana Allah semua nanti. InsyaAllah. Okey. Moga Allah memudahkan. Amin. Okey. Dan kemungkinan kita lebih kepada perbincangan yang lebih detail. Idea awal Doktor muncul tadi, Doktor dah kata, Prof dah katakan ia sebagai satu kesinambungan idea daripada nota-nota yang telah dikumpulkan. Dan mungkin pengalaman utama yang boleh dikongsi kepada pembaca. Pengalaman. Ya, pengalaman utama. Yang pertamanya semasa nak buat literature, saya duduk di tingkat atas di library ni lah. Di tingkat 2 ke tingkat 3. Jadi saya duduk bersila. Saya ingat lagi dah, cuma tak ambil gambar. Cuma tak ambil gambar, saya duduk bersila dan saya seronok baca. Ada dia punya antaranya tadi saya dah tandakan dah. Ni Rosemary Manager and Link 2009. Quick Coach Guide to Avoiding Plagiarism. Quick. Buku ni sangat nipis. Tapi of course lah tulisannya sangat halus. Dan dalam buku ini dia memang tunjukkan kalau macam ni you tulis, sebenarnya memang confirm you copy. Memang confirm you plagiat. Dan kalau kita tengok tadi kata apa, pengalaman kan, bila saya baca buku Rosemary ni, dan juga ada beberapa buku lah yang saya duduk bersila di library kat atas ni, saya tengok
Saya kata, oh patutlah, kadang-kadang kita tak sangka, terutama pelajar-pelajar pasca siswa azhar, tiba-tiba bila masuk Viva, ni you macam duplicate you plagiat tak adalah, saya sebenarnya saya dah buat kod dan sebagainya, tapi rupanya penulisan itu, gaya itu bila nampak, yang itu tidak dikupas panjang dalam buku ini. Yang itu kalau Dr. Rozia nak buat dengan saya untuk siri kedua. Maksudnya kaedah penulisan itu, yang itulah yang saya kira semasa literature tu satu pengalaman yang baru saya faham walaupun saya dah buat PhD. Pelbagai sebenarnya kalau kaedah kita cara penulisan itu berapa persen macam turning in punya tu kan, tetapi maksudnya ini dalam konteks manual lah. Jadi diberikan contoh-contoh yang saya berhasrat nak masukkan itu juga, tetapi rasanya macam cukup rakut setakat yang ini dulu kan, itu nanti versi 2. Tetapi itulah yang menarik antaranya. Kemudian yang kedua, apabila kita explore sendiri, bila saya ditegur oleh Dr. Rozia, dia kata, doktor tambah ni, kadang-kadang panggil saya kakak, kadang-kadang panggil saya doktor, tambah ni. Jadi kita explore lagi literature tu, kita buat lagi literature tu, dan kita nampak lagi, macam ni rupanya Scopus ni, macam ni rupanya tiba-tiba dia terkeluar, macam ni, jadi kita dah maksudnya selain daripada kita nak memastikan ianya hanya untuk skop buku ini, tetapi dia dah dapat pula satu maklumat yang baru dan sebagainya, dan akhirnya saya pun tak tahu macam mana saya boleh jadi dengan Elsevier members tu. So itulah dia punya antara yang Allah tu turunkan rezeki, dan saya pun belajarlah juga tengok artikel-artikel orang dan sebagainya lah yang bukan dalam bidang saya sendirilah, because that is very interesting lah, which is, dan bila saya baca menilai tesis-tesis yang mana saya dijemput, dia memberi saya satu kaedah. Kita dah boleh nampak, yang ini sebenarnya macam gini ke dan sebagainya lah. So itulah pengalaman yang saya rasa sangat tidak dapat dibeli. Dan selain daripada itu, of course, menulis itu, menulis bahasa Malaysia ini bukan satu perkara yang sangat mudah, dan saya ada pakar ni. USAM patutnya bersyukur, di mana sebab saya rasa saya banyaklah kena tegur. Kalau dia yang check saya punya SPM, tak tahulah kan dapat berapa. Kan, so tapi satu pengalaman yang sangat it's a sweet, apa orang kata tu, something yang tak boleh dibeli ketika menulis ni lah. Tips and tricks lah, saya rasa tips and tricks mungkin boleh fikirkan lah untuk step seterusnya. InsyaAllah. Prof, saya rasa ramai yang menunggu tu. Sila. Okey, dan saya rasa itu juga menjadi salah satu faktor yang mana anda semua yang sedang mendengar kami di sini, mungkin boleh mengeluarkan sedikit lah. Tidak rugi sebenarnya membeli buku ini. Mungkin bukan untuk anda, tapi boleh dihadiahkan pada rakan-rakan, pada yang tersayang yang mungkin dalam proses belajar untuk menulis, dan berkaitan tentang teknik atau kaedah efektif untuk pembacaan buku ni, sebab dia banyak bab, dia ada sampai 6 bab. Lepas tu dia ada merangkumi tentang citation, tentang nilai citation tu sendiri. Jadi macam mana agaknya kita boleh kongsi dengan para pembaca cara atau cara yang paling mudah untuk kita selami apa yang yang telah ada, yang tersirat dalam buku. Doktor nak jawab sebab saya tadi dah banyak cakap. Okey, kita bagi pada Jadi yang tersirat kalau tanya saya saya kalau buat saya menulis tu kan, saya akan cari apa benda, katakanlah macam Prof Rabia dah bagi saya bahan kan, saya akan mencari kekurangan yang boleh, apa yang saya ilhamkan dalam minda saya ni, apa yang saya rasa ni tak ada, saya cek yang tu. Jadi kalau untuk yang pembaca ataupun ni, dia kena lihatlah apa objektif dia. Kalau dia nak tengok cara bagaimana nak menulis jurnal, artikel, dia akan baca bab yang artikel tu. Kalau misalnya dia dah tahu, dia dah pandai menulis, dah apa semua, tapi citation dia tak berapa nak faham lagi, buka yang bab seterusnya. Jadi sebenarnya yang pentingnya niat dia, objektif dia. Kalau misalnya dia nak tengok menulis buku tu, dia tengok bab 1 tu. Jadi sebenarnya buku ni pun yang
menarik tentang buku ni, tak perlu baca semua pun tak apa. Okey. Mana yang wajib yang dia nak baca tu ada dalam bab ni. Dan sebenarnya dia boleh lompat-lompat lah, Ya. mengikut kepada keperluan. Tapi dari segi penulisan saya kira nak mengikutkan kesinambungan dia. Tapi adalah lebih baik kalau seseorang penulis tu yang baru nak mencubakan diri dalam bidang artikel ni, dia kena baca daripada mula bab. Untuk apa? Sebenarnya menulis ni pun Puan Etienne dia kena tahu lah niat dia apa. Kalau saja dia niat untuk menyebarluaskan ilmu dia, dia kena baca satu-satu supaya benda tu nampak. Itu sajalah untuk mungkin kalau saya boleh tambah, kalau kita lihat di halaman 46 di halaman 46 buku ini ada ditunjukkan dekat mana nilai nilai indeks, nilai H index penulis, bilangan citasi dan nak mengira faktor impak bagi jurnal tersebut. Dia tidaklah begitu detail. Sebab itulah dia adalah satu pembacaan yang ringan. Maknanya kita pun sendiri bolehlah pergi dekat Scopus dan kita sendiri carilah kita punya sebab dia ada bagi contoh kan dekat mana nilai dan nilai H index dan sebagainya. Kemudian faktor impact factor dan sebagainya tu kan. Yang apa namanya tu, cuma kita tak letakkan dalam contoh Google Scholar di sini sebab kita menggunakan apa orang kata tu Scopus. Scopus kan. Jadi apa yang penting sebenarnya kalau dari sudut ahli akademik sendiri pengiraan Scopus itu yang dipandang. Yang dipandang. Namun kalau kita melihat maksudnya dia begini. Bila kita menulis kita nak dirujuk, betul? Bilangan rujukan itu bila kita rujuk maksudnya rujuk tanpa citasi bibliografi, betul Rujuk tanpa citasi bibliografi. Rujuk dengan citasi maksudnya kita we cited the items apa semua tu dan dia akan pergi kepada references. Dan dalam dunia digital apabila sesuatu artikel jurnal itu diterbit, jadi kalau dia adalah open dipanggil tu open journal di mana jurnal itu diterbitkan oleh Scopus dan kita perlu bayar. Jadi dia akan senang dicapai, dirujuk dan sekiranya yang kita rujuk itu adalah yang kita tulis itu diterbitkan di dalam Scopus Journal dan kemudian yang merujuk kita di dalam Scopus Journal itu adalah jurnal Scopus, citationnya dikira. Itu yang nilai citasi tu. Itu yang nilai citasi itu, citation tu dikira. Tetapi kalau citation itu dikira dalam Scopus tu lah kan. Jadi kita pun nanti sebagai seorang kaki tangan akademik, kaki tangan pensyarah dalam CV kita akan letak di dalam CV tu nilai citasi. Yang itu tidaklah diolah di dalam buku ini dalam CV macam mana kan, tetapi bagaimana nak dapat nilai citasi itu dimaklumkan. Jadi di sini poinnya, sebab itulah namanya tu pengurusan citasi. Jadi macam mana kita nak uruskan niat tu yang nak uruskan citasi kita itu sebab ianya berkaitan dengan kenaikan pangkat. Ianya tapi cuma semasa saya menulis ini saya tidaklah memikirkan tentang kenaikan pangkat. Apa yang tersirat di dalam hati saya adalah mereka membaca dengan relax, mereka membaca dengan santai dan mendapat sedikit membaca dengan santai dan mendapat sedikit maklumat itu kemudian dia test sendiri. Dia test, rupanya di sini nilainya. Rupanya di sini research gate-nya. Jadi kalau mereka yang dah mahir, maybe you can find another book lah. Kan? Ataupun buku ini cuma boleh dibuat untuk ingatan dan sebagainya lah. Tetapi bagi mereka yang masih dalam keadaan yang baru, memang ditunjukkan. And then di mana yang sepatutnya you kira ini maksudnya value kita. Sebab di zaman 2020 ni, maksudnya saya rasa bermula even saya habis PhD 2004 pun masa tu masih lagi, maksudnya CV kita semua masih lagi manual dan sebagainya. So kita cuma yang kita fikirkan adalah nak pastikan apa yang kita rujuk ada dalam references kita. Kita tak fikir pun nilai citasi dan sebagainya. Tetapi setelah 5 tahun saya balik daripada PhD dan saya mendapat dulu di universiti tempat lama, saya berjaya. Saya dijemput untuk menulis bersama medical doctor
daripada University College London. Saya dijemput daripada hasil PhD saya setelah saya bergraduat selama 3-4 tahun begitu, dan penulisan itu mereka yang menulis, saya memberi bahan, dan kemudian artikel itu berjaya diterbitkan oleh British Medical Journal. Dan saya adalah saya kata kenapa tak buat saya dirujuk sahaja, saya maksudnya bahan, no, because dia kata bab you kami ambil. Jadi kamu adalah penulis kelima. Cuma pada ketika itu dalam sesuatu artikel medical, you ada banyak author pun maksudnya dikira, maksudnya dipanggil author author acknowledgement macam itulah. Jadi artikel itu di ni, so saya mendapat impact factor terbanyak di fakulti pada ketika itu, dan saya mendapat banyaklah juga apa dipanggil tu hadiah penulisan, insentif kan. Jadi saya pun terfikir pada waktu sekarang ini kan, maksudnya yang semuanya digital, nampak semuanya digital, sebenarnya semua tu kita boleh record. So ini adalah maksudnya pengenalan awal. Bagaimana kalau dulu memang agak susah kan, tapi sekarang maksudnya semua dah ada dengan kita punya ResearchGate. Even ResearchGate kalau you register pun minggu depan dia dah dalam email you akan dapat congratulations you reached apa-apa semua kan. Even salah satu daripada artikel saya pun mereka tak cite yang ditulis oleh pelajar saya, tetapi mereka membaca, dan ResearchGate merekodkan pembacanya dekat 4,000. Kemudian bila kita tengok yang cite dalam Scopus ada berpuluh. Maksudnya jadi yang di sini adalah pada saya satu kaedah, okey, kalau you nak pastikan Scopus, nama you naik dalam Scopus, submit kepada Scopus. Submit kepada artikel yang mana Scopus, dan pastikan ianya memang kekal di Scopus, bukan sekejap masuk sekejap keluar, sekejap masuk sekejap keluar. Yang itu tak cover dalam buku ni. Belum lagi. Kemungkinan boleh tu. Kan? InsyaAllah saya ada benda pertama. Macam mana nak mengenal Scopus, sebab ada setengah tu dia macam chip semua kan. Kan? Jadi sekejap ada, sekejap hilang. Sebenarnya buku ni tu saya kata tadi dia basic lah. Yang nak bilang kita next. Okay, jadi tunggukan insyaAllah. Sebab itulah nama dia tadi pengurusan citasi tu. Mungkin kita boleh fikirkan kepada lebih rigid rigid lagi. Okay, teknik kita dah bincangkan macam mana idea awal kita bincangkan. Sekarang kita nak tanya pula perspektif dari segi perspektif pentadbir, apa keperluan tu? Okey. Macam ni. Untuk golongan pentadbir sebenarnya tu saya katakan tadi, contohnya UTM saya share sikit maklumat yang saya buat lagi. Sebenarnya di kalangan pentadbir Universiti Teknik Malaysia Melaka kita adalah 200 lebih, 212 rasanya. Untuk pengetahuan Puan juga Prof, dalam 200 lebih tu 56 pentadbir sudah memiliki sarjana master, dan seorang saya lah PhD. Sebenarnya dari segi situ kita dah nampak, maksudnya minat pentadbir tu dah mula ketahuan dan ingin menulis artikel jurnal ke apa ke, tak kisah. Jadi artikel ilmiah, kita kata artikel ilmiah, kita jangan kat konteks jurnal sebab mungkin ramai pentadbir tak faham lagi yang jurnal tu sebenarnya ilmiah tu macam mana. Tapi alhamdulillah bila saya tengok daripada jumlah data yang saya peroleh itu, maksudnya ada juga bukan separuh tapi suku, tapi kita dah nampak, dan ada yang masih dalam perjalanan untuk menyambungkan pengajian. Jadi saya kata, jadi untuk buku ni dia memberikan nilai kompetensi kepada staff itu untuk lebih maju. Itu saya kata tadi, bila kita bekerja dalam working environment dari akademik, kita sama-sama akan sama untuk menaikkan nama universiti. Jadi saya berdiri nama universiti bila benda ni terjadi, bila pentadbir menulis artikel ilmiah, secara tak langsung dia akan menaikkan juga ranking universiti. Apatah lagi kalau adanya pentadbir berfungsi dengan akademik, secara tak langsung ranking universiti pun naik. Contoh dalam Myra, apa yang lain Prof kan. Jadi sebenarnya itu yang kelebihannya yang saya inginkan dari segi pentadbir ni. Buku ni penting sebab pentadbir adalah menyokong akademik, adalah penyokong kuat akademik. Macam Datuk NC pun dia katakan bahawa pentadbir adalah penyokong kepada ahli akademik, lebih lagi yang pentadbir akademik. Jadi benda ni seiring lah.
Dan juga untuk pengetahuan semua juga Prof, yang saya kata masti jadi itu, kami juga telah mengeluarkan satu buku penerbitan masti namanya. Dalam buku tu Prof juga ada seorang penilai artikel dalam tu. Dalam artikel bila buku tu nanti diterbitkan insya-Allah dalam tahun depan sebenarnya hari pentadbir. Dalam buku tu ada dalam 21 artikel ilmiah. Maksudnya kita buat dalam satu buku. Kalau kita pun saya amat terkejut bila rakan-rakan saya lain bersemangat untuk buat buku di kalangan pentadbir. Jadi bila ada ni dia secara tak langsung akan menaikkan kompetens staff. Dan jika ada golongan akademik dia akan naikkan nama universiti juga. Itu yang segi pentadbir tu saya rasa wajib, ada kewajaran untuk memiliki buku ni. Sebab bila kita kumpul-kumpulkan memanglah adat biasa penelitian kan pada mereka yang belum lagi berjinak-jinak dan artikel ilmiah ni adalah benda-benda yang tak tahu macam mana nak fikir artikel ilmiah, macam mana nak buat citation, macam mana nak buat rujukan. Itu semua ada dalam buku ni. InsyaAllah kalau pembaca buku ni saya rasa keperluan bagi yang berminat untuk menulis artikel. Jadi saya tidak melihat itu sebagai satu persaingan Bukan saingan, tetapi bukan, lebih kepada pembangunan Ya, pembangunan diri staff tu sendiri. Maksudnya menaikkan kompetensi staff tu sendiri lah. Maksudnya dia berganding bahu bersama akademik. Maksudnya akademik adalah sebagai mentor mungkin dan pentadbir adalah mentee. Maksudnya kita berjalan beriringan lah dalam niat dia untuk menyebabkan luaskan ilmu yang kita ada dan yang untuk akhirat dunia untuk menaikkan nama universiti dan juga nama staff tu sendiri. Tak salah itu. Okay. Memang tak salah. Saya rasa itu sepatutnya satu keperluan Ya betul. buat masa ni. Ia adalah satu keperluan bagi pentadbir Ya saya. yang mana ia dapat menyokong para akademik Ya. dan secara tak langsung dapat menaikkan juga universiti. Ya betul. Okay. Baik, cantik sekali ulasan tu. Dan kemungkinan apa impak yang kita boleh lihat usai membaca buku ni, apa impak yang mungkin penulis sasarkan? Impak Kalau membaca. Ditanya saya ingatlah rakan-rakan saya pun sama menulis artikel ilmiah ni. Maksudnya contohnya macam saya Google Scholar, saya tak ada apa-apa pun tahu kepentingan untuk dari segi kenaikan pangkat untuk ni. Tapi Google Scholar tak ada. Jadi kita menaik minat kita untuk menaikkan ranking kita sendiri. Dalam Google Scholar research ada nama kita happy. Jadi kita boleh motivated. Ya, itu yang pentingnya. Itu bagi saya lah. Dan saya nak menaikkan nama rakan-rakan saya, rakan pentadbir saya. Sebab saya tahu rakan-rakan pentadbir saya banyak yang boleh menulis. Cuma tak berkesempatan. Mungkin lepas ni bila ada buku ni bila buku ni dibeli, mungkin dia boleh rujuk. Dan rakan-rakan pentadbir di UTM pun in case dia dah baca buku ni tak lagi detail, boleh tanya saya, boleh tanya Purabiah sebab dia di sini. Ya, okey. Kalau nak tanya saya tak jawapan kan. Sebenarnya kita boleh pandang dalam bentuk subjektif ataupun objektif. Kalau kita ni terlalu objektif sangat. Yalah, ada kalanya yang kita perlukan KPI. Tapi adakah kita puas dengan KPI? Betul, ia something yang boleh di-measure kan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah of course KPI, tapi KPI dengan rasa. KPI with soul. Soul, saya maknanya KPI yang maksudnya kita dapat ni dan kita puas. Bukan kalau maksudnya selepas baca, ada orang mungkin dia baca dia kata tak ada apa pun. Kan? Tak ada apa pun. Sebab dia kata objektif saya adalah saya nak pastikan buku ini boleh tak lepas tu saya dapat apa yang saya set. So pada saya dia bukan begitu. Bila kita KPI with soul ni, maksudnya bila kita membaca kemudian katakanlah semasa sedang menulis itu kita rasa macam stuck lah, macam mana sebenarnya kita nak dapat kaedah nak rujuk secara MLA. Cari tak ada. Tengok jumpa buku ni. Adalah. Dia menyelesaikan masalah. Memudah cara. Dia memudah cara kan. Tetapi kalau maksudnya kita baca dia dalam bentuk santai dan tiba-tiba selepas habis kita baca tu, Allah sedapnya. Macam mana kalau kita start? Kita mula kan. Okey. Itu maksudnya mula tu kita mulalah dengan step-step yang disyorkan di dalam buku ini, atau mungkin ada cara step-step lain dan sebagainya lah kan.
Tetapi kalau nak kata maksudnya habis baca lepas tu jadi seperti yang dia nak jadi, itu satu perkara yang saya sukar nak olah lah. Tapi kalau maksudnya dibaca dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang kata apa, dengan soul, dan dia insya-Allah saya pasti insya-Allah KPI yang disetkan tu di dalam insya-Allah tercapai. Sebab kalau kita tengok dalam nak menyusun karier sebagai seorang pensyarah, sebab saya pun bermula dengan Twitter. Semasa Twitter saya dah mula menulis artikel di conference daripada PSM dan sebagainya. Kemudian apabila saya menjawat jawatan sebagai pensyarah, buku pertama yang saya tulis adalah Asas Kriptografi. Dan hasrat saya ketika saya menulis buku itu, saya nak berkongsi kriptografi itu yang dalam bahasa Inggeris kepada mereka dalam bahasa Melayu, mereka yang suka kriptografi dalam bahasa Melayu. Jadi asas kriptografi itu sudah dijadikan buku pada waktu itu tahun 2000 something, dijadikan buku teks untuk angkatan tentera. So saya pun macam Allahu Akbar. Kita tadi saya tak terfikirlah angkatan tentera tu yang nak membeli, tapi rupanya dalam satu training mereka gunakan. Dan kemudian selepas buku asas kriptografi, saya dan rakan-rakan buatkan buku risk management, information security risk management di healthcare. Buku itu kemudian saya bersama pelajar berkenaan dengan cyber terrorism, kemudian pengurusan penyelidikan ilmiah, tak silap saya, dan seterusnya buku ini. So maksudnya kesinambungan daripada penulisan itu dia mempunyai satu kepuasan yang berbeza lah. Dan doakanlah sebab buku yang seterusnya ni buku berkaitan dengan bidang saya sendirilah. Yang ini lebih kepada maksudnya yang membantu dalam meningkatkan bidang. Membantu dalam meningkatkan bidang. Tetapi ketika saya mempelajari berkenaan dengan Scopus, the way that information retrieval dan sebagainya itu, dia menokok tambah kepada pengetahuan yang saya ada. So begitulah cara maksudnya kalau tadi menjawab kepada persoalan tadi tu. Jadi satunya daripada menulis dengan jiwa. Membaca perlu membaca dengan jiwa. Betul. Dan perlu meletakkan niat yang betul. Selaras Ya. dengan goal ataupun mission yang diset. Betul-betul tu. Saya kalau dia tulis atau kalau menulis kadang untuk kenaikan pangkat, mungkin ia tak sampai, message tu tak sampai. Satu lah, minta maaf macam Sila. Satu tips yang saya pelajari daripada untuk menulis buku, especially buku Nita atau buku lain, ini share, tak ada kata ni. Kalau kita start, kita kena buat ibadat lebih sikit. Macam saya ada masa saya start sebab ada benda dalam ni di luar bidang kemampuan saya. Daripada jumpa peragaan, kita buatlah amalan kita sembahyang dulu ke sebelum menulis. Jadi itu penting. Itu saya kata apa-apa pun niat. Itu daripada perspektif kita sebagai seorang muslim. Saya rasa apa-apa pun yang kita buat dengan niat kerana Allah. Betul. InsyaAllah. Dan bila niat itu ada dan niat itu betul, Allah akan dorongkan. Betul. Dan bagaimana kita tengok kronologi buku ini ditulis dan dikeluarkan di atas satu niat untuk menyahut kepada jangan ada lagi plagiarism. Betul. Itu satunya. Dan bagaimana nota-nota itu dikumpul sebegitu rupa dan setelahnya dihasilkan dalam bentuk yang sangat cantik dalam buku ni. Dan insyaAllah akan menjadi salah satu buah tangan yang sangat baik lah. Dan untuk pasca siswaza, Prof dan Dr. Luzia, saya rasa sekarang ni kita dah ramai ambil pelajar daripada pelajar antarabangsa. Jadi ada tak agaknya perancangan untuk menerbitkan dalam bahasa Inggeris? Sebab yang ini mungkin untuk mereka yang faham bahasa Melayu, ia sangat mudah untuk difahami lah dari segi lengkuk bahasa dan cara penyampaian. Tapi untuk pelajar antarabangsa, sebab saya rasa buku ini juga sangat cantik untuk mereka lah perolehi. Jadi ada tak agaknya mungkin sedikit kolaborasi mungkin dengan PPB? Saya sebenarnya nak memberi cabaran kepada pendengar, cabaran kepada Puan Azian sendiri. Ini dah ada dalam bahasa Melayu. Apa kata kita buat dalam bahasa Inggeris, tetapi dalam konteks teknologi sekarang ni, dalam konteks era IR 4.0, di mana penulisan itu maksudnya ilmu itu sekejap berubah dan
juga penerbitan pun juga macam tadi kita kata situasi Scopus, sekejap keluar, sekejap masuk dan sebagainya. So mungkin dinaik taraf buku ini selain daripada dialihkan kepada bahasa Inggeris, tetapi dinaik taraf. So saya buka kepada those the young lecturers who actually you have an interest to write. Why not you further further orang kata apa tu menyambung meneruskan kesinambungan kepada penulisan-penulisan yang berbentuk boleh membantu di dalam pengurusan penyelidikan dan juga pengurusan penulisan bagi memartabatkan universiti. InsyaAllah dah menjawab apa? Okey, dah menjawab nampaknya ya. Okey, kita sebenarnya dah tinggal lagi 5 minit untuk berbicara lebih lanjut tentang buku ni. Mungkin sedikit sebanyak boleh diberi info kepada yang mendengar macam mana kita boleh perolehi buku ni. Melalui Lazada ke, Shopee atau melalui penerbit. Berapa harga buku tersebut? Saya rasa kalau di Shopee tak silap saya ada harga di Shopee ada harga tak silap saya dalam 26 nasib baik tak tersasul. RM26 kalau ikut ni penerbit universiti. Kalau dari penerbit sendiri pun begitu. mungkin ada diskaun yang akan diberikan. Kalau dari penulis sendiri insya-Allah adalah harga-harga yang special rate. Sila dapatkan. Di penerbit universiti. Okey, di penerbit universiti ya. In fact, kita pun ada juga sedikit di FTMK, boleh dapatkan dengan Puan Asmara. Asmara. Okay, so please take note lah untuk siapa yang berhajat untuk mendapatkan buku ni. Dan sebelum kita ada sebarang soalan tak agaknya sebelum kita proceed? Saya rasa segala persoalan yang dah diutarakan telah dijawab dengan cukup baik oleh kedua-dua penulis kita. Ya, dan mungkin ada sedikit ucapan penghargaan daripada Dr. Ruzia dan Prof. Rabiah sendiri. Silakan. Okey, saya sebenarnya seperti yang saya mulakan tadi kan, kita ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang of course yang berbahagia Datuk Wira, Naib Chancellor, Prof Rahaf pun salah satu daripada idola saya, mentor saya. Ketika saya di KRIM, beliau di BPKI. Jadi bila saya melihat artikel-artikel yang bagi Datuk NC, saya rasa macam mana saya nak jadi macam Datuk NC. Bukan nak jadi NC, nak jadi macam yang berbahagia Prof kan, dengan integritinya, dengan dia sharp thinkingnya dan sebagainya lah. So saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ketika saya memulakan penulisan buku ini, saya berada di KRIM. Satu yang kepada pengurusan KRIM, kepada rakan-rakan di PPSKR, kepada Timbalan Naib Chancellor juga, Prof Zul yang menyokong buku ini, Prof Jai yang mentor menulis kan, yang tu memang tak boleh disangka lagi lah. Prof Datuk Syarin, mantan NC yang mana banyak juga memberikan input, juga rakan-rakan FTMK yang rakan-rakan non-akademik yang banyak membantulah di dalam menghasilkan penghasilan buku ini. Of course Dr. Ruziah sendiri, yang ni kena cakap terima kasih banyak kali ni kerana kalau tak kerana beliau support saya kan, saya pun dah hampir orang kata apa, nak give up pun ya juga, tapi kerana saya sayangkan dan juga janji saya pada arwah, saya nak nama arwah tertera di dalam buku ini. So terima kasih kepada penghargaan kepada pelajar-pelajar saya yang I think mereka banyak membantu juga. Of course family yang sentiasa memberi support. In fact, salah satu daripada gambar rajah dalam ni adalah hasil lukisan anak saya. Dia suka lukis kartun, jadi saya minta dia sketch kan dalam salah satu daripada diagram. So terima kasih banyak. Terima kasih kepada penerbit yang banyak sangat support. Dr. Mahfuza, pengarah. Of course Cik Isa kan, kalau tak ada kita susah nak browse internet.
Dan semua dah orang kata semua. Tak lupa saya sebenarnya selain daripada Dr. Ruzia yang selalu bagi saya semangat ni, yang sakit di PBBI lah Dr. Mulyati. Kita doakan Dr. Mulyati sihat. Yang itulah sebab saya kalau antara Dr. Mulyati dan juga Dr. Ruzia yang kalau saya rasa tertekan kan, saya minta pinjam telinga dia orang. Pinjam telinga je. Okey, itu saja. Dr. Ruzia nak tambah? Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Prof. Rabia lah sebab dia banyak membantu saya. Sebenarnya pun Prof. Rabia ni memang banyak membantu saya lah. Boleh dikatakan mentor jugalah sebab apa-apa pun dalam bidang-bidang ilmuwan ilmiah ni Prof. Rabia saya rujuk juga. Terima kasih kepada Prof. Rabia, kepada rakan-rakan penerbit, penerbit Puan Fadila, Puan Fatona, Cik Zulisha, mungkin sebut ni promosi. Dan paling utama Cik Muhammad Isa, Mak Dom dan juga Dr. Mahfuza. Kerana mereka juga dapat membantu menerbitkan buku ni. Dan juga rakan-rakan pentadbir yang lain. Sebenarnya niat semua satu untuk rakan pentadbir, sekali lagi saya ulang lagi untuk sama-sama menulis artikel. Bukan saya seorang, semua sekali bersama. Baik, terima kasih dan Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung. Sekali lagi saya mewakili pihak penerbit Universiti dan Nama Hikmah. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang setia mendengar kami daripada mula sampai akhir. Dan sudah pasti terima kasih diucapkan kepada Prof. Rabia sekali lagi dan Dr. Ruzia di atas kesempatan yang ada dalam kesibukan waktu mereka masih lagi di sini. Dan sekali lagi saya ingin mewar-warkan kepada semua rakan pembaca di luar sana supaya segera untuk mendapatkan buku ini daripada pihak penerbit universiti dengan harga RM26 sahaja, tetapi nilai tambah yang anda akan dapat dalam buku ini tidak dapat dijual beli dengan RM2 yang anda akan keluarkan. Ya, dan insya-Allah niat yang betul diiringi dengan jalan yang betul, insya-Allah akhirnya akan sampai kepada orang yang betul dan akan dapat input yang dapat memantapkan lagi anda dalam pengurusan situasi sebagai ilmuwan cemerlang, ya. Dan saya rasa itu saja yang kita ada untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum. Saya ni dah dapat soalan semalam.